أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. فصبر جميل. فصبر جميل. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. Sabar itu indah, sabar itu cantik, dan Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita nak lihat dahulu apakah sinopsis ringkasan pada hari ini. Bermula daripada ayat 53, kita akan menyambung kepada perkataan yang dikaitkan dengan isteri kepada Al-Aziz, iaitu Zulaikha, iaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan apakah hakikat kebaikan yang dibuat oleh seseorang manusia. Dan terusnya pada ayat 54 hingga 57, bagaimana selepas itu Nabi Yusuf dipanggil oleh Al-Malik, oleh raja pada waktu itu, sebagai dan dilantik sebagai menteri keuangan ataupun yang menjaga khazanah bagi bumi Mesir pada waktu itu. Dan kemudian diteruskan pada ayat 58, anak-anak Nabi Yaqub mendapatkan bantuan ketika musim kemarau daripada pemerintah baru, iaitu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sebagai pemerintah pada waktu itu membuat satu permintaan kepada abang-abang yang datang yang masih lagi tidak mengenali kepada Nabi Yusuf. Dan ayat 63, rundingan anak Nabi Yaqub kembali ke Syam untuk mendapatkan Bunyamin untuk dibawa semula ke Mesir, dan adakah ia dibenarkan? Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitanir wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Kalau kita
kita tengok dahulu resolusi kita. Yang pertama, resolusi halaman 242, selalu mohon rahmat untuk dijauhkan daripada mengikut hawa nafsu dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, tonjolkan diri, take charge untuk memegang jawatan jika ada kelayakan berdasarkan keperluan sesuatu tempat. Jangan duduk diam lagi. Yang ketiga, laksanakan strategi baik, take charge untuk menuju kebaikan, kerana strategi diperlukan untuk menuju kebaikan, sebagaimana orang yang buat jahat juga mereka merancang strategi dalam kehidupan. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita, sama-sama kita saksikan. Sa'a ataupun sawa'a maksudnya melakukan keburukan 167 kali disebut dalam Al-Quran, dan inilah yang disebut oleh isteri Al-Aziz bahawa sebenarnya semua manusia nafsunya mengajak ke arah keburukan, kecuali kalau kita buat baik, tuan-tuan, kita baca Quran, kita solat, sebenarnya ini adalah dengan rahmat Allah, bukannya milik kita semata-mata. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Tajwid sikit pada hari ini kita nak melihat ulang kaji yang juga semalam berkenaan dengan istilah-istilah harakat-harakat. Bacaan Al-Quran ni bila panjangnya dia ada apa? Istilah-istilah dia ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 5 harakat, ada 6 harakat. Maka kita nak mengenal istilah-istilah. Setengah orang tak pakai istilah. Dia cukup dah 2 harakat. Berapa harakat Ustaz? 4. Tengok pada slide ni. Okey. Harakat adalah ukuran panjang bagi nada suara ketika melafazkan bacaan, yang mana istilah harakat hukumat terbagi pada 5 bahagian. 2 harakat dalam istilah tajwid, bacaan 2 harakat disebut sebagai qasr. Itu merujuk pada 2 harakat. Kalau kita sembahyang qasar kan, sembahyang apa jamak, sembahyang jamak qasar. Qasar dalam sembahyang merujuk kepada 2 rakaat. Itu bukan 2 harakat. Itu merujuk qasar pada memendekkan, merujuk pada 2 rakaat. Adapun dalam tajwid, qasar juga dipakai istilahnya, tapi merujuk kepada 2 harakat. Macam kita baca ma asli. Qala Yusuf, itu 2 harakat. You tu 2 harakat saja. Okey, seterusnya untuk 3 harakat, kalau 3 harakat disebut sebagai fuwaiku qasr, fuwaikul qasr. Fuwai ini kalau ikut dalam bahasa Arab masuk dia sikit lagi. So qasru 2 tambah sikit lagi fuwai qasr maksud dia merujuk kepada 3 harakat. Mungkin jarang kita dengar istilah ni. Untuk istilah bagi 4 harakat pula disebut sebagai tawassut pertengahan. Sebab antara 2, 3, 4, 5, 6 tu ada yang ada bilangan harakat tu, tawassut tu duduk di tengah-tengah sekali. 4 harakat tu duduk pada bilangan yang di tengah sekali, maka diistilahkan 4 harakat tu sebagai tawassut. Adapun 5 harakat disebut sebagai fuwaikut tawassut. Sama macam tadi. Maksud dia kalau 4 harakat tawassut, 5 tambah sikit lagi jadi fuwaikut tawassut. Adapun 6 harakat disebut sebagai isba'. Ini bacaan paling panjang dalam Al-Quran lah. Ada 6 harakat disebut sebagai isba' ataupun disebut sebagai mat. Itu bacaan 6 harakat. Itu hanya istilah saja. Jangan kita rasa pening tak pernah dengar istilah ni. Tak apa. Yang penting kita tahu berapa harakat yang kita baca tu. Mana panjang 2 harakat, mana yang 4, mana yang 5, mana yang 6 harakat. So hari ni dapat istilah baru, fuwaiku. Fuwaiku tu tambah sikit kalau orang Terengganu dia disebut tu fuwai. Puai. Sikit, kalau sikit tu dia istilah pada sikit puai maksud sikit. Seterengganu ni mendahulu juga. Tapi kebetulan lah. Maknanya itu istilah-istilah dalam pengiraan mat. Lepas ni kita akan pergi satu demi satu berkenaan dengan tempo bacaan. Quran dia ada tempo dia sendiri. Dia tak sama dengan qasidah, dia tak sama dengan lain. Dia ada tempo, disiplin dia sendiri, panjang pendek baca Quran. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.